I'm my best friend and we've got some things to do. Pemadam merupakan satu badan bukan kerajaan yang ditubuhkan untuk memastikan program-program pembasmian penyalahgunaan dadah dapat dilaksanakan dengan menyeluruh. Agensi anti dadah kebangsaan mengambil proses-proses undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang dengan penangkapan dan tindakan sepatutnya. Dan pemadam lebih bertindak dengan komuniti dan masyarakat supaya kita dapat menghalang atau mencegah aktiviti penagihan dadah langsung. Justru apa yang dilakukan oleh Pemadam Negeri Selangor dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini, kita cuba yang pertama sedikit meremajakan aktiviti pemadam, kerana kita dapati generasi muda merupakan antara kelompok yang paling berisiko untuk terlibat dengan pelincongan sosial dan juga penyalahgunaan dadah. Yang kedua, kita juga melakukan aktiviti yang komprehensif seperti ini. Sebelum ini terpisah-pisah di antara AADK, pemadam, pusat pemulihan, polis, JAKIM, Jabatan Kesihatan. Tapi kali ini kita akan cuba melaksanakan secara menyeluruh, di mana semua entiti dan agensi dan wadah-wadah ini akan bergerak dengan komprehensif dan bersepadu. Dan TECC ini atau yang dipanggil sebagai Total Enforcement Community Control akan cuba mewujudkan budaya baru, dan sambutan daripada masyarakat juga sangat baik kerana ada fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan oleh ketua-ketua komuniti sebagai contoh, pengurusi taman, JKP, pengurusi MPKK, ketua belia, ketua wanita, pengurusi surau. Dan peranan-peranan itu kalau dapat dilaksanakan dengan menyeluruh, kita percaya kita dapat berjaya mengelakkan penyalahgunaan dadah ini berlangsung dan merebak, khususnya yang akan melibatkan generasi masa depan negara di kalangan anak muda dalam negeri. Antaranya isu-isu pelajar ponting. Kita dapat kenal pasti dalam operasi tersebut ada pelajar-pelajar ponting, dan sebahagian yang ponting itu bukan daripada penduduk di kawasan sekitar, di kawasan yang berdekatan daripada apartmen dan kawasan terbabit. Dan kita juga dapat lihat ada isu-isu lain yang harus kita tangani, bagaimana ada sebahagian daripada penduduk-penduduk tidak memberikan kerjasama dan sebagainya. Pesannya itu sangat kritikal kepada individu itu, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan sudah pasti kepada negeri dan negara yang kita cintai. Justru elakkan diri dengan dadah, pastikan anda pantau keluarga anda dan rakan-rakan anda. Dadah membunuh dan masih lagi musuh nombor satu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ismat bin Muhammad Bahrin dalam Apa Kata Speak, iaitu siri FB Live, siri yang ke-9, iaitu Skuad Penerangan Komuniti Pemadam Negeri Selangor. Pemadam adalah satu persatuan pencegahan dadah Malaysia yang ditubuhkan pada 22 Mac 1976. Pemadam Negeri Selangor juga merupakan pemadam negeri yang proaktif dalam menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah mewujudkan SPIK di bawah Biro Latihan dan Penerangan, iaitu Pemadam Negeri Selangor. SPIK adalah skuad penerangan komuniti yang ditubuhkan pada bulan Ogos 2019. Penubuhan SPIK ini adalah ilham daripada Tuan Dain Muhammad Ridwan, iaitu Setiausaha Kehormat Pemadam Negeri Selangor. Antara tujuan utama SPIK yang ditubuhkan ini
adalah memberi ruang serta platform kepada anak belia ataupun anak muda untuk bergiat aktif menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan di era milenial ini. Menteri Besar Selangor merangkap iaitu Penaung Pemadam Negeri Selangor iaitu Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Amiruddin Syahri menyokong sepenuhnya SPIK untuk bergerak lebih proaktif dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO dalam menjadikan Selangor sejahtera tanpa dadah. Pemilihan platform media juga merupakan satu tarikan bagi golongan sasaran untuk membaca info dan mengikut perkembangan isu semasa melalui media sosial iaitu Pemadam Negeri Selangor. Usaha mencegah penyalahgunaan dadah bukan hanya terletak kepada bahu kerajaan, malah semua rakyat di negeri ini yang cintakan kesihatan dan kesejahteraan hidup. Mekanisme melalui kempen secara online ini merupakan satu platform untuk memberi advokasi kepada masyarakat terutamanya golongan belia tentang bahaya penyalahgunaan dadah ini. Memperkenalkan tagline "Jangan try, nanti barai". Ini merupakan tagline terbaru Pemadam Negeri Selangor bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi tagline ini perlu catchy dan santai. Tagline ini di mana jangan try dadah nanti membawa binasa. Topik kita pada hari ini adalah pencegahan salah guna adalah mempanteras jenayah dadah. Penyalahgunaan dadah memberikan implikasi besar kepada negara. Ini kerana kita akan hilang tenaga yang produktif untuk membina negara pada masa kini dan akan datang. Kenaikan peratusan dadah setiap tahun amat membimbangkan walaupun undang-undang berat telah dikuatkuasakan, permintaan pada pasaran dadah tetap meningkat. Turut membimbangkan juga ialah peningkatan permintaan terhadap dadah sintetik seperti plasma serta munculnya dadah psikoaktif serta bahan baru iaitu new psychoactive substance iaitu NPS di pasaran Asia. Dadah juga menjadi sumber pendapatan mudah dan lumayan untuk menjadikan tarikan berterusan kepada penjenayah tertentu. Jumlah nilai rampasan pada tahun 2009 saja adalah sebanyak 3.53 bilion berbanding tahun 2018 iaitu sebanyak RM0.58 bilion. Nilai rampasan yang diperolehi ini menunjukkan bahawa pengedar dadah sanggup melakukan apa saja untuk mengauk keuntungan daripada kesengsaraan orang lain. Perkara ini juga perlu dipandang serius kerana masyarakat perlu menyedari bahawa dadah ada di mana-mana dan setiap orang atau ahli keluarga berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Iaitu di Sabak Benam saja antara 4 daerah berisiko tinggi di bawah KBT penyalahgunaan dadah yang diletakkan di bawah model projek rintis iaitu di bawah agensi anti dadah kebangsaan iaitu AADK. Ini diisytiharkan sebagai zon hijau. Bersama saya yang saya bawakan iaitu panelis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Sabak Benam. Dengan itu saya menjemput kepada Tuan DSP Lim Cheh Kun untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat petang. Encik Ismat bin Muhammad Bahrain daripada SPIK Pemadam Negeri Selangor. Saya kenalkan diri saya. Saya adalah DSP Lim Chee Kun selaku Timbalan Ketua Polis Daerah Sabak Benam.
dah selama 3 tahun setengah berkhidmat di daerah Sabak Benam dan pernah menjawat tugas sebagai pegawai dalam siasatan narkotik, jenayah dan pasukan gerakan HAM. Okey, terima kasih kepada Tuan DSP Lim Cheh Kong. Kita teruskan kepada soalan yang pertama, iaitu sepanjang PKP, kelab malam dan pusat hiburan ditutup sehingga ke hari ini, adakah statik ops tangkapan GSJN mengalami peningkatan atau penurunan? Baik, bagi menjawab soalan ini, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, SOP MKN memang tidak membenarkan sebarang pusat hiburan atau kelab malam beroperasi. Maka sudah tentunya jumlah tangkapan menurun dengan mendadak sepanjang PKP ini. Penurunan jumlah tangkapan juga dipengaruhi oleh sekatan kemasukan orang yang kena tangkap ke penjara yang ditangguhkan sementara waktu bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 di dalam kawasan penjara. Proses pertuduhan orang kena tuduh di mahkamah juga ditangguhkan. Hanya kes-kes tertentu sahaja dibenarkan untuk dituduh dan orang yang kena tangkap ni bagi kes-kes yang minor akan dibebaskan dengan jaminan polis atau mahkamah sehingga penularan wabak COVID-19 ini reda sepenuhnya. Walau bagaimanapun, JSJN Sabak Benam tetap menjalankan operasi rutin yang lain terhadap penagih-penagih dan juga pengedar-pengedar dadah. Okey, terima kasih Tuan. Dan menurut kita tengok statistik tangkapan narkotik mengikut umur dan negeri yang dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah iaitu narkotik di bawah PDRM, kategori umur di bawah 18 tahun direkodkan sebanyak 8,557 orang pada tahun 2019 saja. Berdasarkan pengetahuan daripada Tuan, apakah hukuman mengikut Akta Dadah berbahaya 1950? Okey, untuk makluman, statistik tangkapan bagi daerah Sabak Benam bagi tahun 2019, tangkapan di bawah umur 18 tahun adalah seramai 15 orang saja di daerah Sabak Benam dan kesemua mereka adalah bukan lagi pelajar. Hukuman yang akan dikenakan ke atas tangkapan bawah umur ini adalah sama seperti tangkapan-tangkapan dewasa yang lain. Tetapi atas kebijaksanaan hakim di mahkamah berdasarkan dua faktor, iaitu laporan akhlak yang akan disediakan oleh pegawai majikan masyarakat. Satu lagi faktor adalah berdasarkan rekod lampau orang yang kena tangkap, maka hukuman yang lebih ringan seperti tahanan di pusat pemulihan akhlak atau bon kelakuan baik akan dikenakan. Adakah tangkapan tersebut berdasarkan berita yang kita dengar bahawa baru-baru ini ada tangkapan di start silap saya di daerah Sungai Panjang, iaitu di kawasan Sungai Panjang. Adakah mengikut statistik yang Tuan sebutkan tadi? Tangkapan di Sungai Panjang adalah pada tahun ini. Yang statistik yang saya bagi itu adalah untuk yang tangkapan pada tahun 2019. Okay, baik Tuan. Terima kasih. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa like dan komen untuk menanyakan apa sahaja soalan, dan jangan lupa kepada penonton di luar sana untuk share lebih ramai lagi supaya lebih ramai lagi untuk melihat tontonan live pada malam ini. Saya jangkakan tajuk pada malam ini agak menarik, iaitu kita menceritakan tentang pembanterasan jenayah dadah. Saya kira kalau di daerah Sabak Benam, saya boleh jangkakan pada tahun-tahun sebelum ni agak tinggi juga kes, dan pada baru-baru ini Sabak Benam antara diletakkan sebagai model projek perintis di bawah agensi anti dadah kebangsaan di bawah AADK. Dan saya agak teruja juga, iaitu kini di daerah Sabak Benam diisytiharkan sebagai zon hijau. Okey, kalau penonton di luar sana ingin menanyakan soalan
ataupun cadangan, boleh komen di ruangan FB Live tersebut. Okey tuan, kita terus kepada soalan yang ketiga, iaitu statistik ini agak membimbangkan kerana golongan muda ini mungkin adalah dijadikan kedai dan penagih. Boleh tuan kongsikan mengenai modus operandi sedikit ini? Saya rasa di daerah Sabak Benam, saya rasa kita boleh dengar di kawasan-kawasan pesisiran pantai menjadi pantai-pantai di kalau kita tengok di Sungai Burung, di kawasan BNO, boleh jadikan tempat tumpuan sebagai sedikit itu untuk dijadikan sebagai kedai. Apa komen tuan? Saya ingin nak menjelaskan tentang soalan Cik Ismat tadi. Sebenarnya soalan berkaitan soalan yang ketiga ni adalah kardai dadah dan bukannya kedai. Jadi golongan muda ni, sindiket dadah ni memang mengambil kesempatan ke atas golongan muda yang lebih mudah dipengaruhi atau mempunyai pemikiran yang masih mentah untuk dijadikan kardai pengantaran dadah dan juga penagih dadah. Kardai dadah maksudnya mereka menggunakan golongan muda ini untuk menjual, menghantar dadah dalam proses pengedaran dadah tersebut. Pihak polis bersama Jabatan Pendidikan memandang serius gejala ini, iaitu penglibatan golongan muda dalam kegiatan dadah ni dengan melancarkan program Pegawai Perhubungan Sekolah iaitu PPS di semua peringkat sekolah, di mana setiap sekolah ditugaskan seorang anggota atau pegawai polis untuk menyampaikan ceramah, pameran pencegahan dadah, perjumpaan dengan pihak pendidikan daerah bagi mengenal pasti pelajar-pelajar yang dicurigakan agar nasihat dan bimbingan dapat disampaikan pada mereka yang berkecenderungan terlibat dalam aktiviti dadah. Sekiranya seorang remaja atau pelajar ni atau golongan muda ni memerlukan pemulihan daripada penagihan dadah, pihak PDRM akan bekerjasama dengan pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan iaitu ADK, di mana ADK akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 3/1 Akta Penagih Dadah dalam kurungan rawatan dan pemulihan untuk membimbing dan memulihkan golongan-golongan muda yang terlibat ini. Sehingga kini di daerah Sabak Benam tidak ada dikesan lagi remaja atau golongan muda yang dijadikan sebagai kardai dadah. Statistik pada tahun 2019 menunjukkan tangkapan remaja atau golongan muda ini hanyalah sebagai penagih dadah sahaja. Tindakan proaktif PDRM dalam menangani isu ini adalah melalui pemeriksaan rambang, ujian air kencing di sekolah-sekolah atau melalui tangkapan di sarang penagih dadah. Semua tangkapan akan dituduh di mahkamah mengikut prosedur perundangan yang berkuat kuasa. Berdasarkan pengalaman tuan sepanjang operandi sindiket ini, berapakah umur yang kalau mengikut tuan, berapa umur paling muda kalau kita kriteria dia adalah sebagai penagih dadah? Berapa umur yang pernah tuan tangkap setakat ini? Umur yang paling muda lah orang kata. Setakat ni mengikut rekod umur yang paling muda yang pernah ditangkap menagih dadah adalah pada umur 16 tahun dan beliau juga telah tidak lagi hadir di sekolah dan berhentikan daripada sekolah. Maksudnya umur pada 16 tahun tersebut adalah hanya dibukakan kepada daerah Sabak Benam saja? Ya. Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk soalan seterusnya iaitu daripada pihak kami iaitu SPIK, iaitu Madam Negeri Selangor. Kami juga mendengar perkongsian orang ramai mengenai penjualan dadah di aplikasi shopping online yang sekarang kita boleh tahu lah agak popular di era 2020 ini. Bagaimana pemantauan pihak berkuasa mengenai cara baru pengedaran dadah ini? Adakah
ada satu akta baharu ataupun tindakan yang agak keras kepada beliau. Memang tidak dinafikan kebanyakan penduduk di Malaysia ni kini lebih menggemari pembelian secara online, termasuk pembelian dadah secara online. Fenomena ini telah menjadi satu trend yang terkini kerana ianya lebih mudah dan lebih cepat. Pihak PDRM terutamanya bahagian siasatan jenayah narkotik daerah sentiasa mengawasi dan mengambil langkah-langkah sewajarnya terhadap semua perniagaan, pembelian dan penghantaran secara online di daerah sini. Pemeriksaan berkala dan spot check ke atas isi kandung, penghantaran petugas-petugas penghantaran seperti Food Panda, GrabFood untuk memastikan petugas-petugas ini tidak menyelipkan dadah dalam kandungan penghantaran. Sehingga kini pihak Polis Sabak Benam tidak pernah lagi menerima sebarang pembelian atau penghantaran dadah secara shopping online. Belum ada tangkapan di daerah Sabak Benam lagi. Maksudnya di daerah Sabak Benam betul lah yang dikeluarkan oleh akta itu, iaitu diisytiharkan sebagai zon hijau. Adakah tuan setuju? Ya. Okey, kepada semua penonton-penonton yang sedang melihat live ini, jika anda memberikan komen ataupun like serta share page kami sertakan iaitu baju speed, secara percuma. So ini adalah yang bertulis, iaitu pemadam Negeri Selangor, iaitu hashtag jangan try nanti barai dan Selangor baju bersama. Okey, jika anda ingin baju ini, sila like, share, jangan lupa, itu adalah perkara yang penting. Dan jangan lupa anda komen juga untuk mendapatkan selai baju ini. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kelima. Adakah semua penagih dadah mesti menjalani hukuman yang dirasakan atau ada kriteria tertentu yang membolehkan penagih dadah yang disalurkan ke pusat pemulihan jika ada apakah pertimbangan yang dilihat oleh pihak berkuasa? Silakan. Okey, bagi negara kita, kita mempunyai dua jenis atau dua set undang-undang berkaitan penagih dadah. Satu adalah di bawah Akta Dadah Bahaya 1952 dan satu lagi di bawah Akta Penagih Dadah 1983, iaitu rawatan dan pemulihan. Bagi Akta Dadah Bahaya, kita akan menjalankan proses pertuduhan di mahkamah, di mana orang yang kena tangkap, iaitu penagih dadah ini, akan dihadapkan ke mahkamah dan sekiranya didapati salah, akan dikenakan hukuman denda atau penjara. Manakala di bawah Akta Penagih Dadah, AADK, iaitu Agensi Anti Dadah Bangsaan, akan mengambil tindakan di bawah akta ini dengan mengantar penagih ini ke pusat pemulihan untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan sebanyak 2 tahun dan dikenakan pengawasan selama tidak melebihi 3 tahun. Okey tuan, kepada yang dikenakan tindakan ini tersebut, banyak juga saya lihat, kami lihat selepas daripada pemulihan tersebut, mereka perlu melaporkan diri kepada pihak berkuasa, iaitu polis. Adakah itu satu pemantauan daripada pihak polis ataupun macam mana? Itu memang adalah tujuan pihak polis menjalankan pengawasan yang dalam tempoh tidak lebih 3 tahun itu, di mana mereka kena lapor di balai pada tarikh yang ditentukan, iaitu mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan ujian air kencing akan dijalankan ke atas mereka untuk memantau sama ada mereka pergi balik ke jalan yang silap dan
meneruskan aktiviti penyalahan guna dadah. Sekiranya dalam tempoh pengawasan mereka didapati bersalah lagi dan mereka akan dikenakan hukuman penjara dan bukan lagi ke pusat pemulihan. Okey Tuan, ini ada soalan, maksudnya berbalik kepada soalan yang kelima iaitu berkaitan juga, adakah akta yang disebutkan tadi, adakah diambil tindakan AADK ataupun pihak berkuasa iaitu PWM, adakah dia bersama ataupun berasingan akta tersebut? Bagi kes-kes yang akan dihadapkan ke pusat pemulihan di bawah Akta Penagihan Dadah, AADK akan memainkan peranan itu, manakala pihak polis lebih kepada mengambil tindakan di bawah Akta Dadah Bahaya untuk dimasukkan, dikenakan hukuman denda atau penjara. Dan untuk makluman juga, satu undang-undang baru iaitu di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Bahaya 1992, di mana seseorang yang disabitkan 3 kali satu kesalahan di bawah Seksyen 15.1 iaitu pengambilan dadah, mereka akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau tidak lebih 7 tahun dan akan dikenakan sebatan. Ini adalah satu hukuman yang berat ke atas penagih-penagih tegar, di mana mereka akan disebat dan dipenjarakan tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 7 tahun. Okey, terima kasih Tuan. Seterusnya kita akan bacakan komen daripada audiens, iaitu ada beberapa komen tersebut. Ada soalan. Yang pertama iaitu soalannya, bagaimana orang ramai boleh berkongsi maklumat mengenai gejala pengedaran dadah dan selamat tanpa membahayakan pemberi maklumat? Macam mana Tuan? Adakah ada pertolongan daripada pihak berkuasa ataupun macam mana? Okey, tentang penyaluran maklumat ke pihak polis yang profesional, kita memang tidak akan mendedahkan sebarang identiti atau maklumat berkaitan orang yang menyalurkan maklumat. Mereka akan diselindung oleh polis. Maksudnya jika ada yang memberi maklumat tersebut, maksudnya tidak perlu risaulah untuk memberikan maklumat tentang penyalahgunaan dadah ni. Tidak perlu. Okey, baik. So untuk soalan seterusnya Tuan, adakah rakan KOP masih aktif dan bagaimanakah rakan KOP boleh membantu pihak polis terutamanya di kawasan daerah Sabak Benam? Berkaitan rakan KOP ni, kita masih menjalankan program ini dan program-program yang lain juga dijalankan, terutama sekali program OSCA yang dilancarkan oleh Ketua Polis Selangor, di mana pegawai dan anggota daripada IPD Sabak Benam akan mengadakan perjumpaan dengan penduduk setempat, berbincang, berkongsi maklumat dan menerima maklumat-maklumat daripada orang awam untuk diambil tindakan. Ini adalah satu program yang dilancarkan oleh Ketua Polis Selangor, iaitu program OSCA. Okey Tuan, ingin saya tanya soalan berkenaan dengan jenis-jenis dadah. Setakat ini, apakah dadah yang familiar ataupun dadah yang popular sepanjang Tuan melaksanakan ops dadah tersebut? Okey, di Sabak Benam ini, dadah yang popular adalah dadah heroin dan dadah syabu. Ganja dan pil-pil ekstasi yang lain tidak banyak kelihatan di daerah Sabak Benam. Banyak di sini adalah dadah yang popular di daerah Sabak Benam adalah dadah heroin dan dadah syabu. Maksudnya tak ada dadah yang maksudnya dadah yang selain daripada itulah yang pernah dapat tangkapan daripada pihak polis.
Tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Pil-pil sintetik seperti pil Aramin 5, pil ekstasi dan lain-lain adalah tidak dalam bilangan yang besar. Yang banyak adalah heroin dan syabu. Okey, baik tuan. Seterusnya ada soalan yang daripada audien, iaitu daripada Muhammad Sulhi. Okey, soalan berbunyi, bagaimanakah pihak polis mengendalikan operasi penangkapan berkenaan dadah ini berjalan dengan lancar? Kerana seringkali kita dengar penangkapan ini selalunya tidak dapat pada tokan yang besar dan hanya berjaya pada penangkapan tokan yang kecil saja. Macam mana tuan? Sebab kalau kita lihat di terutama di daerah Sabak Penam, kebanyakannya mereka lebih alert untuk bila kehadiran polis itu berlaku. Macam mana tuan? Sebenarnya pihak polis Sabak Penam pernah berjaya menangkap pengedar-pengedar yang memiliki jumlah dadah yang banyak, sehingga 2 kilo dan 3 kilo. Bukannya hanya tokan-tokan yang kecil. Pernah tertangkapnya satu lelaki Cina dalam satu rumah bersama dengan bapaknya, di mana 2 kilo bilangan sebanyak 2 kilo punya syabu telah dirampas. Dan juga di Sekican pernah juga jumlah dadah yang seberat 1 kilo dirampas. Maksudnya setakat ini, setakat tahun 2020, maksudnya tangkapan yang paling besar berapa kilo tuan? Maksudnya yang pernah PDRM daerah Sabak Penam berjaya buat tangkapan tersebut. Bagi tahun 2020, kita daerah Sabak Penam belum ada lagi tangkapan dan rampasan yang besaran. Mungkin atas sebab PKP, di mana aktiviti pengedaran dadah juga tergendala. Okey tuan, kita ada soalan yang terakhir daripada audien, iaitu tadi saya pernah sebutkan berkenaan dengan dadah adalah bermulanya daripada untuk mengelak, maksudnya mengatasi dadah tersebut adalah bermulanya daripada keluarga itu sendiri. Itu kita bermula daripada rumah, mengelakkan penyalahgunaan dadah. Bagi pendapat tuan, jika berlaku antara ahli keluarga sendiri untuk melakukan, jika ada ahli tersebut didapati dia adalah penagih dadah, adakah aduan tersebut perlu terus kepada pihak berkuasa ataupun AADK? Sebab kalau kita lihat penagih dadah lebih kepada AADK sebab dia tak melakukan apa-apa jenayah. So macam mana tuan? Apa pendapat tuan? Okey, untuk isu ini saya menyarankan agar daripada keluarga, sama ada daripada isteri, sama ada daripada ibu bapa, jika terdapat anak atau suami atau bapa yang terlibat dalam penagihan dadah dan sekiranya di bawah pengaruh dadah ini mereka telah mengugut, mencederakan keluarga, maka mereka boleh tampil ke hadapan ke balai, buat laporan polis dan kita memang akan ambil tindakan ke atas kesalahan jenayah yang ke atas orang tersebut. Dan jika ahli keluarga itu hanya menagih dadah dan tidak melakukan sebarang jenayah atau kekerasan di dalam rumah tangga dan mereka masih muda dan perlukan pemulihan dan rawatan, maka tempat yang lebih sesuai adalah AADK, supaya mereka dapat dibimbing dan dipulihkan. Okey, baik. Faham tuan. Okey, berdasarkan pengalaman tuan, apakah pengalaman pahit ataupun pengalaman manis sepanjang tuan melaksanakan ops penyalahan guna dadah ini? Boleh tuan ceritakan sedikit pengalaman tuan? Okey, seperti mana yang
speak Encik Ismat, maklum sebelum ini, bahawa Sabak Benam sebelum ini adalah kawasan hotspot, iaitu kawasan merah di bawah program Projek Rintis ADK. Sehingga baru-baru ini baru diisytiharkan zon hijau oleh Ketua Pengarah ADK, iaitu Datuk Seri Zulkifli, pada 1 hari bulan 12 di satu majlis pembukaan balai di Johor Bahru. Dan Menteri Besar juga hadir dalam majlis di daerah Sabak Benam untuk mengisytiharkan Sabak Benam sebagai satu zon hijau. Perkara ini berlaku 2 tahun yang lepas, di mana saya telah berkhidmat di Sabak Benam selama 3 tahun. Pada tahun yang pertama saya datang ke Sabak Benam, masa itu masih zon merah, di mana pengedar dan penagih dadah ni mengambil kesempatan bentuk muka bumi yang semula jadi, iaitu di pesisiran pantai, di mana terdapat hutan bakau yang tebal. Mereka telah menjadikan tempat ini sebagai satu port atau kawasan untuk mereka menjalankan aktiviti dadah. Dan port ini telah berkekalan selama 8 tahun dan selebihnya. Jadi operasi yang bertalu-talu yang dibuat oleh pihak polis, setelah operasi dijalankan, seminggu atau 2 minggu selepas operasi dijalankan, mereka aktif semula. Jadi satu tim task force telah ditubuhkan dan operasi yang berterusan. Tiap-tiap hari, tak kira siang atau malam, hujan atau panas, tim task force ini akan menjalankan pemantauan, serbuan, intipan di 2-3 port dadah yang popular ini. Sehingga satu masa pegawai dan anggota dalam pasukan ini terpaksa mengejar penagih atau pengedar yang berada dalam kawasan bakau yang selutnya sedalam pinggang. Dan pernah juga pegawai dan anggota Polis Sabak Benam mendapat kecederaan, luka dan patah jari sebab keadaan bentuk muka bumi hutan bakau yang sukar bagi pihak polis menjalankan operasi tangkapan dan serbuan. Atas usaha gigih dan yang sungguh-sungguh dan berterusan selama lebih kurang 1 tahun, barulah port tersebut berjaya diberhentikan dan pihak ADK telah mengisytiharkan Sabak Benam sebagai satu zon hijau. Okey Tuan, apa yang Tuan ceritakan tadi, saya boleh katakan skuad daripada daerah Sabak Benam, iaitu di bawah IPD daerah Sabak Benam, saya boleh katakan itu adalah antara yang terbaik. Saya memang terbaik yang boleh saya katakan. Kami daripada wakil daripada SPID, pemadam Negeri Selangor, saya boleh tabik hormatlah kepada Tuan kerana sanggup melaksanakan tugas-tugas tersebut demi untuk mewarnai hijauan di daerah Sabak Benam. Okey Tuan, ada satu soalan iaitu berkenaan dengan soalan daripada jenis ini, soalan terakhir Tuan, saya minta maaf. Iaitu Tuan, saya daripada saya daripada jenis daripada Balai Polis Kincan, sektor saya Parit 11. Apakah nasihat Tuan kepada orang awam yang tidak memberi maklumat mengenai kegiatan berkaitan dengan narkotik dan kegiatan menyalahi undang-undang lain di mana alasannya pelaku tersebut merupakan saudara atau kenalan mereka? Macam ni Tuan, maksudnya mereka tak beri kerjasama untuk memberikan maklumat tersebut dengan alasan kerana mereka adalah saudara mara ataupun kenalan. So macam mana, apa komen Tuan? Okey, untuk soalan ini saya lebih kepada untuk pihak polis menerangkan kepada penyalur maklumat bahawa dengan cara mereka menyampaikan maklumat ini,
berkaitan saudara atau kenalan kepada pihak polis adalah satu kebaikan untuk kawan atau saudara mereka supaya mereka dapat berhenti daripada melibatkan diri dalam aktiviti dadah yang membinasakan. Bukan untuk memburukkan dia, tapi mereka patut menyelamatkan kawan-kawan dan saudara mereka dengan cara kerjasama dengan pihak polis dan kita ambil tindakan untuk hantar mereka ke pusat pemulihan atau ke penjara untuk memulihkan mereka, bukan untuk membinasakan mereka. Cumanya persoalan tersebut adalah berkaitan kalau kata takut nak bagi tahu kerana mereka adalah saudara mara kan. Okey, tuan, boleh saya katakan topik pada hari ini sangat menarik tuan. So saya minta maaf tuan, kita ada satu lagi soalan. Saya harap tuan tak ada masalah. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Soalan daripada Encik Baharil Hamid. Soalannya berbunyi, bagaimanakah pihak polis boleh menggunakan organisasi yang sedia ada seperti badan-badan NGO dan ketua kampung atau ketua taman untuk mewujudkan kerjasama untuk sama-sama membanteras masalah pengedaran dadah ataupun membanteras penagihan dadah. Macam mana tuan? Okey, pihak polis memang amat mengharapkan kerjasama daripada NGO-NGO, daripada ketua kampung dan sidang-sidang untuk sama-sama kerjasama dalam usaha memanteras masalah pengedaran dadah. Dan kita mengharapkan perjumpaan yang lebih kerap dan menjalinkan perhubungan dalam urusan menyampaikan maklumat, berkongsi maklumat untuk sama-sama mengatasi dan membanteras masalah dadah di daerah Sabak Benam. Okey tuan, untuk soalan yang terakhir tadi, so bila ditanya macam mana, so adakah ada tak nombor telefon ataupun kepada siapa yang mereka untuk hubungi? So macam ni kan? Okey, untuk makluman, pihak Polis Sabak Benam ada Facebook kita, ada Facebook We Love Sabak Benam, Okay. atau email ke PDRN, atau nombor telefon Balai Polis Sabak Benam iaitu 03 322 4222. Okay tuan, ada boleh ulang balik nombor telefon tadi tuan. Okey, 03 322 4222, 4 kali 2 di belakang. Okey, terima kasih tuan. So saya rasa topik malam ni agak menarik. So kalau kita ikutkan ada banyak soalan yang kita perlu tanyakan, tapi kita mengikut masa yang telah ditetapkan. So untuk menutup kita punya topik pada malam ini, apakah rumusan ataupun penutup daripada pihak tuan ataupun nasihat daripada pihak tuan sendiri? Okey, saya mewakili pihak Polis Sabak Benam ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas Speak Pemadam Selangor atas jemputan mengadakan program pada malam ini, di mana saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di udara dapat manfaat daripada penerangan dan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan terjawab. Dan saya berharap dengan kerjasama pemadam, NGO-NGO lain, penduduk setempat termasuk ketua kampung, sidang dan juga agensi-agensi penguatkuasaan lain di daerah Sabak Benam seperti ADK, pejabat daerah, kita dah dapat sama-sama menjamin bahawa Sabak Benam akan menjadi sifar dadah seperti saranan Menteri Besar Selangor merangkap penaung pemadam Selangor. Kita cuba usaha untuk menjadikan Sabak Benam ini bebas daripada sebarang kegiatan dadah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih tuan kerana sudi bersama daripada pihak Speak Pemadam Negeri Selangor. Saya juga ingin
memberitahu jika ada masalah ataupun ada aduan berkenaan dengan penyalahgunaan dadah ataupun yang bertukar pandangan cadangan, boleh bertemu juga dengan saya selaku wakil daripada SPID untuk Parlimen Sungai Besar. So andai ada cadangan ataupun bertukar pandangan, boleh hubungi saya sama ada di nombor telefon 014 663 7013 ataupun di Facebook saya iaitu Ismat Baharin. Okey, terima kasih kepada penonton yang telah melihat ataupun menonton live pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi share, like dan komen di Facebook kami. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada pemenang, kami akan DM kepada pemenang tersebut, iaitu baju ini kami akan beri kepada anda. Khusus kepada pemenang yang telah like, share dan komen, insyaAllah kami akan serahkan ataupun kami akan PM kepada pemenang tersebut. Dengan itu, saya rasa itu saja daripada pihak kami, iaitu daripada SPID, iaitu pemadam di Selangor. Saya rasa saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak DSP, iaitu Tuan Lim Cheng Kon, iaitu pegawai di APD daerah Sabak Benam. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami, dan terima kasih juga kepada penonton kerana sudi menonton live kami pada malam ini. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hashtag jangan try nanti barai. You are my best friend and we've got some things to do. Korang rasa skema kalau tak ambil barang? Tak syok kalau nak goyang, kepala tak layan? Tak nak sunyi dan bosan sampai nak kena selak baru ada kick? Nak kena selak baru hilang sunyi dengan bosan tu? Ha? Nanti dulu. Relax dulu. Sebenarnya, tak perlu pun semua benda tu. Bawa padah je nanti. Serius. Daripada susah nak pergi sana sini takut kena rush. Lepas tu bila minta kerja, risau dengan urine test. Mulut kacip sampai kepala pun barai. Ish. Kan best kalau dak-dak PJ, Subang, student-student Gombak, Bangi, semualah. Kita ni buat aktiviti yang positif. Barulah Selangor sejahtera tanpa dadah. Macam? Lagipun, dadah ni orang cakap jangan try, nanti barai. Ingat tu.